Bertemu kembali. Susulan kontroversi Pusat Jagaan Haiwan mengabai kucing pelanggan, dua pemilik pet note online pet store mengaku bersalah atas tuduhan mengabaikan 30 ekor kucing di dalam jagaan mereka hingga menyebabkan 8 ekor mati. Syahrul Azwan Adnan dan Yuzairi Khairuddin, kedua-dua berumur 29 tahun, mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Kesalahan itu dilakukan di Damansara Damai, Petaling Jaya. Pendakwaan dibuat Pegawai Pendakwa Jabatan Veterina Jamadi Badri mengikut Seksyen 44-1-D Akta Binatang. Sabit kesalahan membawa hukuman denda RM200 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kedua-dua mereka diwakili Peguam Syariful Nizam Syarudin. Magistrate KB Elena Hong Zilan menetapkan 28 Jun untuk menjatuhkan hukuman. Seramai 50 pemilik kucing membuat laporan polis terhadap pet note yang didakwa mengurung kucing pelanggan selama seminggu tanpa makanan dan minuman September lalu. Berikutan itu, polis menyerbu premis berkenaan untuk menyelamatkan kucing-kucing yang dikurung. Kontroversi itu menimbulkan kemarahan di kalangan pencinta haiwan memaksa pemilik pet note menulis nota permohonan maaf di Facebook mereka 6 September lepas. Keasyikan penduduk di sekitar Taman Industri Makmur menyaksikan Euro 2012 dikejutkan dengan api marak yang memusnahkan sebuah gudang menyimpan bahan mentah, lilin dan kayu gaharu semalam. Kebakaran itu dikatakan bermula seawal 3 pagi tadi di Lunas dekat Kulim, Kedah. Saksi di tempat kejadian berkata kebakaran pada pukul 3 pagi itu bermula di bahagian belakang gudang sebelum melarat sehingga membakar hangus gudang tersebut. Katanya api marak naik menjulang setinggi 20 meter. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Ahmad Ridwan Yahya berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 3.49 pagi dan sampai di tempat kejadian 10 minit kemudian. Katanya api sukar dikawal kerana barangan di dalam gudang terbabit mudah terbakar dan bomba dapat mengawal api 2 jam kemudian. Beliau berkata 4 jentera bomba termasuk bomba sukarela bersama 25 anggota terbabit dalam kerja-kerja memadam api. Bomba masih menyiasat punca kebakaran dan kerugian. Seorang pekerja cedera ringan akibat terjatuh di atas lilin panas dapat diselamatkan dan dibawa keluar dari tempat kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. .141 penghuni rumah pangsa yang diarah oleh Kerajaan Negeri Kedah meninggalkan kediaman bulan lepas berjaya mendapat perintah injaksi interim menghalang pengusiran mereka. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Alustar Si Mi Chun mengeluarkan perintah itu setelah mendengar permohonan Peguam Muhammad Nizamuddin Abdul Hamid yang mewakili penghuni rumah pangsa Seri Gemilang di Kampung Batin Alustar di dalam kamar semalam. Pesuruhjaya Kehakiman melihat kes ini ada kepentingan umum. Oleh itu, beliau mengeluarkan perintah larangan pengusiran. Muhammad Nizamuddin menyerahkan perintah itu kepada Wakil Setiausaha Kerajaan Kedah di Wisma Darul Aman hari ini untuk dikuatkuasakan. Menurut beliau, 18 orang penduduk mewakili penghuni lain memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi dan menamakan Kerajaan Negeri Kedah sebagai responden. Tambah beliau, kerajaan negeri tidak mematuhi prosedur pengeluaran notis pengusiran. Selain ditampal di pintu, notis seharusnya diberikan selepas mahkamah mengeluarkan perintah. Penghuni rumah pangsa itu menerima notis pemberitahuan untuk mengosongkan rumah yang ditampal pada pintu rumah mereka pada 29 April lepas atas alasan melanggar syarat atau gagal menjelaskan bayaran. Tapi isu yang lebih besar dia adalah syarat-syarat alasan dia buang ni adalah berdasarkan satu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli ni daripada 100 lebih tu hanya 2 orang saja yang ada. Yang lain tidak diberikan salinan, tidak pernah tanda tangan. Sebab masa masuk dulu diorang hanya beri satu borang dan ambil kunci. Tak ada perjanjian jual beli. Jadi penduduk-penduduk they are not aware. Dia tidak diberitahu tentang syarat-syarat tidak boleh bagi adik-beradik duduk, tidak boleh bagi sepupu duduk, tidak boleh ajak orang lain duduk bersama. Boleh dihalau pada bila-bila masa. Pembeli rumah pangsa itu dikehendaki membayar RM70 sebulan untuk tempoh 45 tahun 6 bulan. 9 blok rumah pangsa berkenaan mengandungi 720 unit rumah dibina untuk penduduk yang tinggal di tanah kerajaan yang diambil balik.
Mahkamah menetapkan 28 Jun ini bagi semakan kehakiman jika terdapat bantahan pihak responden. Kelibat keluar masuk ramai pemuda ke sebuah ladang kelapa sawit kompleks penjara Sungai Udang, Melaka akhirnya terbongkar. Ladang itu rupanya adalah pot menghisap dan jual beli dadah di kalangan penagih. Kegiatan haram itu terdedah selepas serbuan polis yang membawa kepada tangkapan 12 penagih. Seorang remaja berusia 19 tahun yang memiliki satu tiub dadah jenis heroin turut ditahan. Ladang kelapa sawit itu sudah 3 kali diserbu sejak tahun lalu. Bagaimanapun, serbuan yang dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Kontingen Melaka seakan tidak diendahkan. Rata-rata penagih yang ditahan berusia antara 19 hingga 48 tahun hanya bekerja kampung. Mereka yang ditahan dibawa ke Balai Polis Sungai Udang dan ujian air kencing turut mendapati kesemuanya positif heroin. Serbuan membabitkan 17 pegawai dan anggota polis itu turut merampas satu paket dan satu tiub dadah jenis heroin. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 31 Akta Dadah Berbahaya 1983 dan Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952. Beralih ke perkembangan antarabangsa dengan perkembangan gempa di Afghanistan. Pihak berkuasa Afghanistan bertungkus lumus menyelamatkan puluhan mangsa terperangkap bawah runtuhan tanah dan rumah yang diranakkan oleh 2 gempa bumi kuat yang melanda utara negara itu. Gegaran berlaku awal pagi tadi waktu tempatan, turut mengorbankan sekurang-kurangnya 3 nyawa dan angka ini dijangka terus meningkat berikutan ramai penduduk tertimbus dan tersepit di bawah tanah. Gegaran kuat mengakibatkan puluhan rumah penduduk di kawasan pergunungan Hindu Kush ranak. Pihak berkuasa tempatan melaporkan kira-kira 20 buah rumah di Burka musnah dan 60 penduduk tertimbus bawah runtuhan. Antara 3 yang terbunuh ialah 2 wanita di samping berpuluh-puluh lagi cedera. Usaha menyelamat yang dilancarkan berdepan kesulitan kerana lokasi gempa terletak di kawasan terpencil. Mengulas bencana ini, Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS menjelaskan gempa pertama sekuat 5.4 skala Richter dengan kedalaman 48 km dan berpusat kira-kira 160 km ke barat daya Pekan Faizabad. 25 minit kemudian gempa kedua menyusul dengan kekuatan 5.6 magnitude. Gempa bumi kali ini turut dirasai oleh penduduk Kabul. Utara Afghanistan dan Pakistan adalah tempat yang sering dilanda gempa bumi, terutama daerah berhampiran pergunungan Hindu Kush dengan bencana terburuk pada 2005 di Pakistan yang mengorbankan lebih 70,000 nyawa. Myanmar menjadi tumpuan dunia selepas bandar Sidway di daerah Rakhine bergolak dengan rusuhan agama yang mencetuskan pertumpahan darah. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh sejak Jumaat lalu dengan lebih 500 buah rumah dibakar. Presiden Myanmar Thein Sein mengisytiharkan darurat Ahad lalu setelah keganasan memuncak antara penduduk Islam dan Buddha apabila rumah-rumah dibakar. Anggota keselamatan cuba mengawal keadaan di daerah Rakhine dan serentak dengan itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memindahkan pekerja asing keluar. Selain itu, kedai-kedai ditutup dan pihak berkuasa telah mengumumkan perintah berkurung. Sementara itu, di sekitar bandar Sidway, kumpulan penduduk beragama Buddha bersenjatakan parang dilihat membuat rondaan. Rusuhan agama bermula dengan kematian seorang wanita beragama Buddha di Rakhine bulan lepas setelah diperkosa dan dibunuh. Kejadian tersebut dipercayai angkara 3 lelaki Muslim. Insiden ini membawa kepada pertelingkahan agama di kalangan penduduk Rakhine yang bertindak menyerang sebuah bas dan mengakibatkan kematian 10 lelaki Muslim. Sebahagian besar penduduk bandar ini beragama Buddha dan Islam. Rusuhan agama ini merupakan cabaran terbesar bagi Presiden Thein Sein yang berjaya membawa perubahan politik kepada Myanmar selepas berakhirnya era pemerintahan tentera tahun lalu. Detik 8 berehat sekali lagi menyusul selepas ini. Harimau Malaya berpeluang tamatkan rekod tanpa kalah Singapura malam ini.